Setiap manusia itu dijanjikan ganjaran kesenangan seandainya mereka gigih berusaha. Dan ganjaran itu akan mendapat keberkatan jika mereka berjasa kepada masyarakat, terutama kepada orang tua. Itulah janji Allah kepada insan yang mengasihi kedua ibu bapanya dan menjaganya dengan penuh keikhlasan sehingga ke akhir hayat. Begitulah ganjaran yang diterima oleh pemilik kilang kayu ini. Beliau enggan untuk melanjutkan pelajaran ke Menara Gading, semata-mata bimbang untuk meninggalkan ibunya yang telah tua. Anak bongsu daripada 9 beradik ini rela usia mudanya dihabiskan untuk menjaga ibunya sambil membuat kerja kampung untuk mencari rezeki. Beliau ialah Profesor Datuk Dr. Haji Abdul Murad bin Ahmad, anak jati Negeri Sembilan dan merupakan seorang tokoh perniagaan dan juga dermawan. Datuk Murad sendiri bukanlah insan yang hanya memikirkan kekayaan untuk dirinya sendiri, malah telah dikongsi bersama insan lain. Dan inilah di antara kejayaannya kini. Pembinaan sekolah di Bahau dan kolam renang adalah hasil projek yang telah disiapkannya. Bagi Datuk Murad, sesuatu yang diamanahkan mesti dilaksanakan dengan penuh jujur dan amanah. Saya punya konsep tu, saya mencari ilmu dan sambil itu saya berniaga. Jadi dengan cara itu saya rasa saya lebih yakin untuk menjalankan perniagaan saya daripada kita menjalankannya tidak ada mempunyai ilmu. Ini yang selalu kita tengok banyak orang yang gagal dan juga banyak bermasalah dalam menjalankan perniagaan mereka. Datuk Murad juga seorang penulis yang hebat. Sehingga kini, beliau telah menghasilkan buku-buku mengenai perniagaan, kewangan dan pentadbiran. Dan buku-buku beliau telah dijadikan rujukan di institusi pengajian tinggi dan juga badan korporat. Hasil daripada kajiannya bertahun-tahun, beliau telah berjaya menubuhkan College East West, sesuatu yang tidak terjangkau di fikiran orang lain. Dalam kajian yang telah dilakukannya, beliau mendapati terlalu banyak peluang kepada pelajar yang pandai, tetapi kurangnya peluang kepada pelajar yang kurang pandai atau terkandas. Kerana itu, beliau berpendapat perlunya tempat bagi golongan ini. Dan penubuhan kolej ini 100% dengan biayaannya sendiri. Pengajar di kolej ini lebih berkonsepkan hospitality, perhotelan dan kulineri yang menawarkan kursus persijilan, diploma dan ijazah. Kolej yang dibuka 3 tahun lalu kini mempunyai ramai pelajar yang terdiri daripada pelbagai kaum. Malah, 40 orang daripadanya adalah pelajar dari luar negara. Terlalu banyak jasa yang dibuat oleh Datuk Murad dalam melahirkan modal insan terlatih di negara ini. Melalui penubuhan College East West ini, apa yang diinginkan oleh Datuk Murad ialah 4 dalam 1. Menuntut ilmu merupakan satu jihad dan menjadikan tempat untuk menuntut ilmu itu adalah amal. Mengelak anak muda daripada terjebak di dalam kancah penagihan dadah merupakan perjuangan. Dan menjadikan masa depan yang cerah kepada mereka demi menjamin masyarakat yang harmoni adalah fardu kifayah. Ada masanya amal kita dilihat oleh insan lain dan mereka menghargainya. Namun, dalam hidup, manusia tidak terkecuali daripada menghadapi ujian Allah. Baginya, kekayaan juga satu ujian. Itulah yang dipegang oleh Datuk Murad dalam mengembangkan perniagaannya. Yang penting, segalanya perlu dikongsi dan untuk berjaya, seseorang itu tidak boleh tamak. Kerana itu, dalam mencari kesenangan dunia, akhirat jangan ditinggalkan. Dalam mencari pahala untuk akhirat, dunia pula jangan dilupakan. Itulah yang dipegang oleh Datuk Murad. Kini, East West antara kolej yang menjadi pilihan para pelajar
untuk melanjutkan pelajaran. Melalui usaha sama dengan kolej-kolej luar dan juga universiti tempatan dan antarabangsa, telah menzahirkan satu lagi kejayaan bagi Datuk Murad dalam bidang pendidikan. Di sebalik kesibukan dan tanggungjawab beliau di tempat lain, Datuk Murad tetap meluangkan masa menemui para pelajar di kolejnya bagi menyampaikan amanat dan nasihat kepada para pelajar. Beliau sentiasa mempelbagaikan cara dan kaedah bagi memotivasikan para pelajar di sini supaya mereka tidak lalai dan leka serta belajar bersungguh-sungguh. Haji Mohtar merupakan antara sahabat dan juga kaki tangan yang banyak membantu Datuk Murad dalam usaha menggerakkan segala urusan beliau, terutama di kolej. Berpengalaman luas dalam dunia korporat, Haji Mohtar sentiasa bertanggungjawab dalam setiap penyelarasan dan urusan kaki tangan serta kebajikan para pelajar di sini. Semakin manusia itu kaya, semakin dia mendekati Tuhan. Semakin banyak kerja amal mampu dilakukan dan semakin banyak pahala yang boleh dicari. Yayasan Murad telah ditubuhkan pada 1988 dengan matlamat untuk mengambil anak yatim. Kini, Datuk Murad telah membeli 3 rumah berdekatan dengan rumahnya dan dijadikan sebagai pusat penjagaan anak-anak yatim. Dengan mengamalkan konsep kekeluargaan bagi setiap penghuni anak-anak yatim di sini, Datuk Murad sentiasa memastikan anak-anak di sini merasai kehidupan seperti anak-anak di luar sana. Biarpun mereka selesa dengan kemudahan yang disediakan, namun begitu, mereka tetap dididik supaya lebih berdikari dan berusaha menjadi seorang insan yang berjaya dan berguna kepada masyarakat satu hari kelak. Kini, rumah anak yatim ini menempatkan 127 orang penghuni lelaki dan perempuan yang datangnya dari seluruh negeri Sembilan dan kesemua mereka dibiayai 100% oleh Yayasan Murad. Saya bermula dari bawah, jadi saya telah merasai kesemua kesusahan. Ya, saya memulakan perniagaan saya semua dengan sendiri. Jadi saya tahu pahit maung orang yang tidak ada, orang yang menghendaki sesuatu. Jadi bila sampai ke peringkat ni, bila saja ada orang yang memerlukan dan pemerluan itu adalah perkara yang genuine yang saya hadapi, memang saya akan terus bantu dan tidak menunggu masa lagi. Sebab saya rasa saya merasai apa orang tu rasai. Sebab masa dulu saya telah merasai yang perkara itu. Jadi saya tak mahu mereka menangguh lagi keperitan tu ataupun masalah yang dia hadapi itu. Sekiranya dia menghubungi saya dan saya boleh bantu. Ya, itulah. Kalau kita dah boleh bantu, saya terus akan bantu. Tidak tangguh masa lagi. Itulah konsep saya. Di atas keprihatinan dan usaha murni yang tidak pernah jemu, beliau telah menerima pelbagai anugerah tertinggi daripada pemimpin negara. Datuk Murad tidak pernah berasa jemu atas kebajikan yang beliau lakukan dan beliau tidak pernah bimbang jika hartanya akan berkurangan kerana melabur kepada rumah anak-anak yatim ini. Beliau tidak pernah mengharapkan pujian dan bantuan daripada sesiapa. Namun begitu, menurut beliau sejak penubuhan rumah anak yatim ini, rezeki melalui derma orang ramai tidak pernah putus. Didikan agama menjadi agenda penting dan amat dititikberatkan oleh Datuk Murad kepada anak-anak yatim di sini. Beliau akan sentiasa mengadakan majlis-majlis bagi membolehkan mereka berkumpul beramai-ramai, bertujuan supaya jalinan kemesraan dan ukhuwah sentiasa wujud walaupun mereka tiada pertalian adik-beradik. Kita pun selalu mendengar ceramah agama dan sebagainya sini untuk membantu orang susah, anak yatim, orang tua, miskin. Entah macam mana Allah SWT bukakan hati saya minat nak bantu anak yatim pula. Ya? Jadi oleh kerana itu saya cuba mencari satu rumah dan ambil 4-5 orang anak yatim, iaitu bapa ni sudah meninggal, untuk kita mulakan satu rumah kecil lah.
untuk Rumah Anak Yatim Murat Foundation ni. Lepas tu bila saya dah menjalankan rumah ni, asrama ni, apa yang terjadi adalah orang ramai tu, pertamanya orang Melayu kita, dia sangat prihatin. Mereka sama-sama datang membantu rumah tu, sama ada memberi sumber keuangan, barang makanan dan sebagainya, yang tak pernah saya minta lah. Jadi oleh kerana sumbangan-sumbangan daripada orang ramai terlampau banyak, jadi membuat saya mampu lagi untuk mencari lebih ramai lagi anak yatim untuk bawah naungan saya. Pada awal tu cuma saya fikirkan duit saya sendirilah, 4-5 orang mungkin saya teraya lah kan. Tapi oleh kerana ramai ni masyarakat prihatin ni yang membantu asrama saya ni, oleh kerana itulah sekarang ni kita ada lebih kurang 300 orang anak yatim bawah naungan kita dan kita bantu. Pun begitu, beliau sentiasa memastikan wujudnya keseimbangan dalam mendidik anak-anak yatim di sini. Mereka sentiasa perlu dididik dengan kesederhanaan.